Salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahidin Singh Dahar Singh, yang berusaha Dr. Mustafa Majid, koordinator CDL ya, Connecting Dots Learning, sahabat pembentang untuk siri 2 pada hari ini iaitu Cikgu Nur Haida Mansor dan Cikgu Bun Hadi. Juga seterusnya kepada rakan-rakan warga pendidik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah hari ini ialah hari kedua ataupun minggu kedua iaitu siri kedua perkongsian kita tentang dalam siri hands-on online session. Terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi kepada semua warga pendidik yang dah mendaftar dalam sesi ini dan mungkin akan ada lagi yang akan masuk dalam masa terdekat ini ya. Untuk setakat ini kita ada 122 orang peserta. Baik, saya ambil masa sedikit ya cikgu-cikgu untuk mempersilakan yang berusaha Dr. Mustafa Majid, koordinator Connecting Dots Learning untuk bercakap sedikit tentang CDL dan juga Professional Learning Network. Saya dengan hormatnya mempersilakan Dr. Mustafa untuk memberikan sedikit penerangan. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya kongsikan sedikit bahan. Saya akan cuba untuk untuk boleh nampak ke slide saya ni Dr. Zalina? Boleh Doktor, boleh. Ya, okey. Saya cakap ringkas saja sebab saya pun baru dapat short notice, baru terima pesanan daripada Datuk Dr. Amin untuk membuat sedikit sesi perkongsian berkaitan dengan CDL dan juga PLN. Dan untuk menerangkan CDL dan PLN dalam masa singkat ni satu cabaran untuk saya lah. Saya cuba untuk ringkaskan supaya kita dapat sedikit latar belakang mengapa sesi yang kita buat pada petang ini dan juga pada minggu lepas sangat penting sebagai asas kepada ataupun landasan untuk kita merealisasikan naratif baharu persekolahan di Malaysia. Jadi untuk rakan-rakan guru yang mungkin dah pernah mendengar penerangan ini daripada Datuk sendiri, saya ingat tak ada masalah lah. Ini saya akan terangkan dengan ringkas, tapi untuk rakan-rakan guru yang mungkin belum begitu terdedah dengan Connecting Dots Learning ini, boleh layari laman web kita dan boleh subscribe dan boleh dapatkan maklumat dan juga penerangan yang sebenarnya banyak video-video dan penerangan dan slide-slide yang telah dikongsikan dalam portal berkenaan. Cuma dalam CDL kita ada dua fokus yang penting. Dua fokus yang penting. Yang pertama ialah kita cuba untuk mengemukakan naratif baru persekolahan di Malaysia. Dan sudah tentulah kalau orang tanya naratif baru, tentu ada naratif lama kan. Jadi naratif lama itu kalau boleh saya kongsikan sedikit. Dia sebenarnya 3 perkara yang diberikan penekanan. Memang ini adalah merupakan satu, ada sarjana menyebut dia sebagai borders untuk persekolahan. Pertama adalah kurikulum, yang kedua assessment ataupun evaluation, yang ketiga ialah classroom. Dan kita dapati apabila berlaku pandemik, kita dapati ketiga-tiga sempadan ini sebenarnya perlukan kepada semakan semula. Kita perlu melihat semula sempadan kurikulum, sempadan assessment ataupun pentaksiran, juga sempadan bilik darjah. Ini adalah merupakan sempadan-sempadan yang kita dalam Connecting Dots Learning untuk memberikan naratif baharu kepada ketiga-tiga perkara tersebut. Jadi dia panggil 3 borders of schooling. First, curriculum. Second is assessment. Yang ketiga adalah classroom. Baik.
Dan dalam naratif baru ni, kita sebenarnya nak fokus kepada pembelajaran anak-anak ataupun pembelajaran murid, di mana kita ingin menyediakan satu pengalaman pembelajaran anak-anak yang bermakna, supaya nanti anak-anak nanti mempunyai sifat ataupun ciri pembelajaran ataupun learning disposition yang lebih tangkas, kita panggil agility, ketangkasan, dan anak-anak yang inovatif, dan juga mereka ini boleh mendapati masa depan dengan lebih baik lagi ataupun future focus. Ada yang mengatakan future proof. Okay, dan ada that's the why lah. Kemudian kita ada the what, the how, and juga the where. Jadi dalam konteks ini yang kita katakan apa tadi itu, kurikulum itu kita akan melihat kurikulum itu dengan lebih mendalam, dan kita melihat dalam kurikulum itu sebenarnya ada apa yang dikatakan sebagai learning experiences, ya, pengalaman pembelajaran. Cuma dalam kurikulum dia tak nyatakan dengan jelas. Kita nanti akan cuba untuk unpack the kurikulum supaya nanti kita dapat melihat apa yang sebenarnya pengalaman pembelajaran yang cuba dikemukakan oleh kurikulum berkenaan. Kita juga fokus kepada proses pembelajaran. Saya akan cuba ada sedikit nanti penerangan tentang learning centered by design, iaitu proses pembelajaran yang banyak memberikan penekanan kepada learning centered, ya. Dan yang ketiga ialah sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa ruang pembelajaran yang kita katakan classroom tadi itu sudah banyak berubah, ya. Kalau dulu pembelajaran selalu dan sering sangat dikaitkan dengan bilik darjah, tapi sekarang pembelajaran telah menerokai satu ruang yang berbeza, ruang pembelajaran yang sebenarnya benda itu sudah wujud, tapi lebih ditonjolkan dalam tempoh PDPR ni, iaitu ruang pembelajaran digital, ruang pembelajaran keluarga dan the family space, selain daripada the physical space yang kita biasa dapati bila kita belajar secara in person di bilik darjah. Okay. Dan dalam konteks ini apa yang dibuat oleh Cognitive Learning ini ialah kita cuba untuk menyokong perubahan pendidikan secara lebih sistemik, okay, dan membina satu pendekatan atau perubahan yang bersifat cultural, pembudayaan, dan memberi fokus kepada network. Mungkin kalau di peringkat kementerian dia bersifat piecemeal change, agak bersifat structural dan juga hierarchical. Tapi dalam konteks kita cuba menyokong dalam konteks yang begini. Sebab itu nanti kita ada apa yang kita panggil sebagai Professional Learning Network ataupun PLN. Okay. Dan kenapa guru? Guru ni adalah merupakan fokus kita, merupakan fokus dalam banyak inisiatif yang dirancang dan insya-Allah yang akan dilaksanakan, sebab guru adalah merupakan game changer kepada educational change, kepada educational improvement di mana-mana saja. Guru adalah merupakan tulang belakang kepada perubahan. Cuma sekarang ni ialah bagaimana kita boleh membantu melaksanakan proses pembelajaran supaya nanti anak-anak bukan setakat dapat menguasai kandungan, tetapi anak-anak dapat menjadikan kandungan itu berguna ataupun bermakna kepada diri mereka. Ini dikatakan sebagai deep learning ataupun pembelajaran bermakna, dan akhirnya mereka dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi daripada kandungan tersebut untuk menyelesaikan masalah, untuk mengaitkan dengan kehidupan, dan juga akhirnya boleh menjadikan mereka seorang yang lebih berdaya saing, berperanan dalam masyarakat nanti. Ini proses pembelajaran
sama ada bagi kita di CDL kita tak ada masalah sama ada teacher centered atau student centered. Yang penting pembelajaran mesti berlaku. Sebab tu kita panggil learning centered. Cuma pembelajaran yang kita cadangkan dia tidak berhenti setakat acquire, dia mesti dipindahkan kepada meaning making dan akhirnya kepada transfer. Jadi nanti kita nak lihat apakah elemen-elemen transferable yang mungkin wujud dalam perkongsian yang akan diberikan oleh rakan-rakan guru yang akan berkongsi dalam setiap minggu akan ada perkongsian. Jadi benda ni kita kena apalah nanti kita berikan perhatian ya. Kemudian bagaimana nak buat? Tak ada pilihan. Kita perlu membangunkan autonomi profesional guru-guru kita. Kita tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau kita nak melahirkan anak-anak yang self-regulated learners, self-directed learners, self-determined learners, kita perlu ada autonomi. Sebab bila kita ada autonomi, kita dapat mengolah 3 sempadan tadi itu. Sempadan kurikulum, sempadan pentaksiran dan juga sempadan bilik darjah. Kalau kita tak ada autonomi, sempadan itu akan menjadi kekangan kepada guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ya, tapi guru yang berautonomi ini, yang mempunyai profesional autonomi ini, mereka boleh mengolah sempadan berkenaan dengan baik. Sebab tu kita dalam konteks ini kita sebut naratif. Kita tak kata ini satu polisi, kita sebut ini satu dasar, tak. Kita masih berpegang kepada polisi dan dasar yang sedia ada, cuma kita olah semula pemikiran dan juga kemampuan, keupayaan kita khususnya untuk meningkatkan autonomi profesional guru. Yang detailnya itu kita akan bincang kemudian lah nanti ya. Dan saya nak tekankan sedikit di akhir ini iaitu tentang PLN, Professional Learning Network. Professional Learning Network ni dia adalah merupakan satu pendekatan yang melengkapkan apa yang telah ada. Di sekolah kita ada professional learning community contohnya, tapi professional learning community di sekolah dia hanya berada dalam konteks community di sekolah itu saja. Ya. Agak sukar untuk pergi beyond the school community. Tapi bila kita ada sediakan satu platform PLN ini, insya-Allah maksudnya guru-guru sudah boleh melihat pembelajaran profesional itu dengan lebih luas. Sebab tu kita katakan pembelajaran profesional, jaringan pembelajaran profesional ni dia boleh meratakan peluang untuk guru-guru meningkatkan pembelajaran profesional mereka masing-masing. Jadi kita ada 5 trust kepada pelaksanaan PLN. Pertama ialah fokus. Jadi kalau kita tengok sesi perkongsian guru-guru yang rakan-rakan guru kita, dia ada fokus dia. Dia ada fokus. Macam sebelum ni ada fokus tentang gunakan wall. Hari ini kita nak tengok bagaimana penggunaan blockade, ya. Dan gaming permainan dan sebagainya itu ada fokus dia. Fokus ni tak lari daripada apa yang ada dalam kurikulum. Okey. Yang kedua, kita nak supaya jangan berhenti setakat itu. Kolaborasi ni kalau boleh kita teruskan. Kita teruskan supaya ada benda yang mungkin kita boleh lihat apa yang rakan-rakan guru kita dah kongsikan tadi itu dan ada fokus yang dikongsikan tadi itu kita boleh gunakan untuk mata pelajaran kita. Kita boleh gunakan untuk memantapkan amalan amalan pedagogi yang kita telah ada. Dan dalam masa yang sama kita juga berharap supaya sesi-sesi yang berlaku ini akan banyak melibatkan inquiry ataupun inquiry reflektif. Maksudnya kita berfikir, kita merenung. Sebab tu kita ada sesi perkongsian. Setiap sesi kita ada perkongsian oleh facilitator, kemudian kita buka kepada rakan-rakan guru. Itu sebenarnya adalah peluang untuk membuat inquiry reflektif dan akhirnya nanti ialah kita dapati kita sebenarnya boleh belajar. Bila kita kata belajar di sini ialah kita boleh melaksanakan pembelajaran profesional sama ada secara individu dan juga dalam kumpulan, dan insya-Allah ianya perlukan kepada sokongan daripada aspek kepimpinan. Perkara ini kita akan follow up
apabila kita dedahkan pendekatan ini dengan para pemimpin sekolah. Dan akhir sekali ialah saya nak kongsikan sedikit tentang apa yang sedang kita buat ya. Bila kita kongsikan sebenarnya kita ada 4 domain. 3 adalah domain dalam diri guru. Domain yang dia panggil domain luaran itu adalah domain di luar, the external domain. Jadi connected dots learning ni adalah merupakan domain di luar, domain luaran, di mana kami berusaha untuk menyediakan resource, sokongan profesional dan juga bimbingan mana yang mampu. Dan akhirnya cikgu-cikgu kena melihat kepada diri sendiri. Pertama, your personal domain, domain peribadi. Semak kita punya apa yang dikongsi oleh rakan-rakan kita semak balik. Dari segi kita punya pengalaman, pengetahuan, kemahiran, dan yang penting juga ialah kepercayaan. Mungkin sebelum ni kita tak percaya benda tu boleh berlaku, tapi oleh kawan bila rakan guru kita kongsi, oh maksudnya benda tu boleh dilaksanakan. Kemudian jangan berhenti setakat itu saja. Kita perlu amalkan, kita ambil mana-mana elemen ataupun fokus yang telah dikongsikan itu untuk kita cuba pula bilik-bilik darjah. Ini kita panggil domain amalan. Ya, domain amalan. Kita cuba ubah suai, kita cuba adaptasikan pendekatan tersebut dan akhirnya kita akan cuba lihat ada tak perubahan terhadap pengalaman pembelajaran anak-anak kita di bilik darjah. Ada tak wujudnya pembelajaran yang lebih bermakna tadi? Yang kita kata acquire, meaning making dan juga transfer yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi sebenarnya dalam sesi yang kita laksanakan ini, hasrat kita ialah supaya perkara ini dapat dilaksanakan. Dia ada 2 saja tindakan yang cikgu-cikgu kena buat. Pertama, buat refleksi. Dan yang kedua, ambil tindakan. Maksudnya amalkan. Kita reflect, and then kita cuba enactment ni maksudnya kita laksanakan. Kita laksanakan di dalam bilik darjah ataupun di dalam PDPR tuan-tuan dan perempuan. Saya ingat itu setakat itu dulu Dr. Zelina, saya minta maaf ya. Mungkin perkongsian saya ni agak laju sebab saya nak jimatkan masa untuk bagi peluang kepada perkongsian Cikgu Nurhan Nida pada hari ini. So, saya keluar. Macam mana nak keluar ni? Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mustafa Abdul Majid atas perkongsian, sedikit perkongsian tapi saya kira bermakna tentang naratif baharu persekolahan ya. Apa yang meaningful learning experience itu. Saya kira mungkin Dr. Mus kita akan setiap minggu kita ada sesi perkongsian ini, mungkin kita akan ambil bit by bit lah. Setiap minggu 15 minit koordinator bagi sedikit input tentang apa yang dilakukan, yang kita buat dalam CDL dan kita ikuti dengan perkongsian daripada guru-guru kita. Jadi maknanya sentiasa ada konsisten lah kita mendapat input daripada CDL. Ya? Mungkin itu yang Datuk hasratkan lah agaknya kan. Yes, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi pada Dr. Mustafa dan cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak menggunakan majlis ini ataupun sesi perkongsian kita bagi sesi atau siri kedua pada 3 hari bulan September ini kepada Cikgu Bun Hadi Salihin sebagai kita panggil technical facilitatornya dan pembentangnya nanti ialah Cikgu Nurhanida Mansur. Silakan Cikgu Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zelina Umat Tahir dan juga Dr. Mustafa Abdul Majid tentang untuk sesi perkongsian pada awal program kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Amin Senin, pengasas dan juga koordinator untuk Connecting Dots Learning. Dr. Amin Senin juga merupakan koordinator bagi naratif bahan persembahan. Naratif bahan persekolahan
Seterusnya kepada koordinator yang lain iaitu Dr. Mustafa Abdul Majid, koordinator kongsi amalan Dr. Mehander Singh, koordinator bangun kapasiti, dan Dr. Jamiah Muhammad, koordinator bina jaringan. Juga diucapkan selamat datang kepada rakan-rakan guru seluruh Malaysia yang menghadiri sesi perkongsian Connecting Dots Learning siri yang kedua pada hari ini. Baiklah, saya akan share skrin sekejap. Okey, saya harap dapat full screen. Baik, Connecting Dots Learning hari ini adalah selamat datang lagi sekali. Dan objektif untuk hari ini, objektif untuk Connecting Dots Learning telah juga diberitahu oleh Dr. Mustafa sebentar tadi, iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jaringan. Baik, peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan atau ahli Connecting Dots Learning, dan pendaftaran adalah secara percuma untuk terus mendapat maklumat-maklumat dan juga jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap Jumaat selama 1 jam, iaitu dari 3:30 petang hingga 4:30 petang, dan perkongsian adalah berbentuk hands-on. Sijil juga disertakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Baik, #cikgu bantu cikgu. Untuk sesi hands-on kita pada hari ini, kita akan sama-sama hands-on dengan bersama-sama dengan kita adalah Cikgu Nurhanidah binti Mansor untuk berkongsi tentang Bluecurt, satu set soalan, 10 permainan. Okay. Jarang kita ada aplikasi macam ni ya. Kita ada satu set soalan tapi kita boleh apply, kita boleh gunakan dalam 10 cara permainan. Kita sama-sama akan hands-on hari ini. Okay. Dan juga ada nota nanti. Ada nota percuma untuk semua. Okay, so kita perkenalkan dahulu pembentang kita pada hari ini. Cikgu Puan Nurhanidah binti Mansor atau juga lebih dikenali sebagai Cikgu Hani. Beliau bertugas di SMK Taman Desa, Rawang, Selangor. Seorang guru akademik biasa mengajar matematik menengah atas. Mendapat pendidikan Bachelor Sains Kepujian dalam bidang statistik di Universiti Putra Malaysia. Juga diploma pendidikan KPLI Matematik di Maktab Perguruan Ipoh Perak. Juga pernah bertugas di SMK Seri Manjung Perak, SMK Impian Emas Johor, SMK Tun Perak Rawang dan juga SMK Taman Desa Rawang. Kini telah berkhidmat selama 18 tahun. Untuk penglibatan dan pencapaian, beliau merupakan panel bina item matematik STEM, panel pembantu di SKP, matematik tingkatan 4 dan 5 bagi peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Juga pemeriksa kertas SPM, juga JU matematik daerah, ahli pasukan Cikgu Tiup dan pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang untuk tahun 2012 dan 2020. Hebat kita punya panel pula, kita punya pembentang hari ini, Cikgu Nurhanidah binti Mansor. Oh, dah habis dah. Itu je. Jadi itulah dia sedikit biodata tentang Cikgu Nurhanidah binti Mansor. Jadi apa dia Bluecurt yang boleh menggunakan satu set soalan dan untuk 10 jenis permainan. Sama-sama kita akan dengarkan perkongsian daripada Cikgu Nurhanidah binti Mansor. Jadi kepada rakan-rakan peserta-peserta yang ada pada hari ini, jangan malu-malu untuk buka mic untuk tanya soalan ataupun juga boleh tanya pada ruangan chat yang mana kita juga akan bantu juga di ruangan itu. InsyaAllah sama-sama kita betulkan niat, kita buat apa ini kerana Allah. Kita buat juga untuk anak-anak murid dan demi bangsa Malaysia yang lebih maju, insyaAllah. Kita serahkan kepada Cikgu Nurhanidah binti Mansor. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tak buka, tak on mic saya. Okey. Yang berusaha semua koordinator CDL yang berada dalam sesi kita petang ini dan semua rakan-rakan guru. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada CDL kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sesi pada petang ini, sesi hands-on petang ini. Okey, so tanpa membuang masa lagi, so kita tengok apa yang kita nak kongsikan petang ni. Okey, Bluecurt
satu set soalan 10 permainan. Maksud dia kita hanya bina satu set soalan tapi kita boleh sampaikan, kita boleh deliver dalam 10 jenis permainan yang berbeza. Dan permainan tu memang menarik lah. Macam-macam style boleh dipersembahkan. Okey, objektif utama dalam sesi perkongsian kita petang ini. Okey, kita nak tahu kita nak tahu ciri-ciri dan keunikan Blue Cat. Okey, apa dia punya keunikan ataupun ciri-ciri dia? Okey, yang membezakan dia dengan aplikasi yang lain. Okey, yang kedua, kita nak bina latihan interaktif menggunakan Blue Cat. Okey, kita nak sesi hands on lah. Okey, dan seterusnya cara nak menjalankan kuis ataupun permainan yang kita plan tadi tu di dalam kelas. Okey, atau cara nak memberi tugasan. Okey, okey, sebenarnya Blue Cat ni ialah tapak soalan untuk membina kuis aneka pilihan. Okey, dia hanya terhad kepada soalan aneka pilihan sahaja. Macam kita buat biasa yang kita buat dalam Google Form tapi terhad kepada multiple choice lah. Okay. Konsep dia ialah konsep soalan berulang dan kita boleh jadikan sebagai latih to be. Sebab ada dalam game yang kita pilih tu dia berulang-ulang soalan je. Okey. Dijalankan dalam bentuk permainan dan ini merupakan salah satu aktiviti interaktif, okey, yang boleh membuatkan PDPR dan kelas kita tu lebih fun lah, lebih seronok lagi sebab ada interaktif dengan student tu. Okey, selain tu dalam Blue Cat ni boleh mewujudkan daya saing dalam kalangan murid. Okey, apa uniknya Blue Cat ni? Okey, ni ya, yang pertama ni platform permainan yang menarik dan mudah guna untuk libatkan murid interaktif lah. Okey, kemudian satu soalan yang dibina boleh pelbagai jenis mod game dapat disampaikan. Okey, jadinya host kita sebagai cikgu dapat sampaikan dengan cara yang berbeza. Okey, lagi satu, aplikasi tidak perlu dimuat turun, tak perlu download pun sebab dia hanya web based. So hanya klik pada link yang dikongsi dan terus boleh main. Okey, jadi tak adalah masalah habis memori semua tu ya. Sebab dia terus je boleh terus main terus. Okey, dan versi Blue Cat ni adalah percuma dan tiada had. Walaupun dia ada versi yang berbayar tapi yang percuma pun kira dah cukup dah. Okey, nanti kita akan pergi lebih jauh lagi pasal tu. Okey, ini yang dikatakan tadi, satu set soalan tapi boleh main dengan 10 permainan yang berbeza. Dan jenis permainan ni pun dia memang ciri-ciri yang berbeza lah game dia. Okey, antaranya racing, crypto hack, gold quest, okey ni cafe, battle royale, tower defense, tower of doom, nama pun best ya. Classic, crazy kingdom, factory. Okey, ini 10 permainan yang ada buat masa sekarang dalam Blue Cat. Dia sentiasa ada upgrade lah. Mungkin akan datang nanti bertambah lagi satu game, satu permainan. Setakat ni kita masih ada 10 permainan sahaja. Okey, cara penyampaian. Okey, cara penyampaian cikgu sebagai host, okey, boleh sampaikan secara live. Okey, jadikan live. Kejap lagi kita akan buat hands on live tu. Okey, dan sama ada kita sampaikan melalui beri tugasan. Okey, kita sebut sebagai homework, HW. HW itu ialah homework. Okey, cara permainan dijalankan. Okey, tadi saya dah tunjukkan 10 jenis permainan tu, berbeza permainan dan tak semuanya permainan ini boleh dibuat secara live atau secara homework. Dia ada kategori dia lah. Okey, macam ni saya dah ringkaskan. Hanya 5 sahaja yang boleh dijalankan secara live. Okey. Yang kuning ni, yang ketiga ni, tower defense, cafe, factory, boleh dijalankan live
juga boleh jalankan secara live dan homework. Okay, kalau tadi 5 secara live campur lagi 3, so 8 ada game yang secara live. Dan yang 3 ni dia boleh homework juga. Okay, 2 lagi tak boleh live. Okay, dia tak boleh secara host lah. Tapi boleh diberikan tugasan melalui homework. Okay, laju ke? Saya ni straight to the point, laju je aja. Cikgu matematik kan? Okay, kalau ikutkan sini, okay, paparan kalau kita nak masuk ke Bluecurt website dia, browser dia, hanya type kepada Bluecurt saja, BLOOKET. Sebab kadang-kadang ada yang tersilap type jadi booklet. Booklet tu lain dah. Okay, ini kita ialah Bluecurt. Bluecurt, ada setengah panggil Bluecurt. Okay, sama je tu. Okay, bila type website ni di website, di browser Bluecurt, okay, dia akan keluar paparan ini. Okay, paparan homepage Bluecurt lah. Okay, first kali kita nak jadi, kita sebagai host, sebagai cikgu, so kita kena sign up dahulu. Okay, sign up macam biasa. Macam aplikasi yang biasa juga, kita gunakan terus je sign up with Google. Sebab kita semua cikgu ada akaun Delima tu kan, akaun MOE, jadi terus je boleh sign up with Google dan pilihlah akaun mana-mana. Okay, kalau dalam laptop tu dah berdaftar memang senang. Okay, kita terus sign up with Google, pilih mana-mana akaun dan daftarkan. Okay, terus masuk. Okay, inilah dashboard ataupun page depan, muka depan Bluecurt. Yang paling penting sekali ialah page ini yang disebut sebagai dashboard. Okay, dashboard yang saya hijaukan di atas ni, yang gambar rumah tu. Okay, cikgu-cikgu pun boleh sambil-sambil dengar saya cakap ni, bolehlah cuba buka Bluecurt ni dan sambil tu boleh daftar. Dan akan ada paparan macam ni. Ni kalau set yang kosong lah. Tak ada apa-apa lagi set yang dibuat. Okay. Okay, ini secara teori dulu. Saya nak tunjukkan. Sekejap lagi kita akan pergi hands on. Dan saya akan tunjuk setiap function yang ada di dalam Bluecurt ni. Okay, ini yang menarik dekat Bluecurt. Kita ada avatar. Setiap murid ataupun setiap peserta yang nak join game, dia akan boleh pilih avatar. Ikut suka avatar dia nak pilih ni. Okay, yang dah diberi percuma ini memang dah banyak. Dan yang lock ni bermaksud kita boleh beli lagi. Beli melalui token lah. Bila murid tu main game, dia akan dapat point berupa token. So token tu dia akan simpan, dia akan save lah. Okay, maksud dia boleh dibeli dengan token kalau untuk avatar yang lain. Okay, dengan syarat murid tu kena sign in. Kalau dia tak sign in, token tu akan hilang macam tu saja, tak terkumpul. Okay. Okay, ni saya kata tadi sama ada free edition ataupun yang berbayar plus edition. Okay, yang free edition, okay, free. Sebenarnya free ni pun dah cukup dan memadai dah untuk cikgu-cikgu bina soalan. Okay, dia tak ada had sebab dia ada aplikasi yang dihadkan kadang hanya 5 sahaja boleh buat set, lepas tu dah tak boleh. Okay, kalau ini dia tak ada had pun, boleh buat sebanyak mana set yang cikgu nak pun. Okay, okay. Dan kalau yang berbayar ni plus, dia cuma ada tambahan-tambahan extra features lah. Okay. Okay, ni boleh nanti explore apa yang tambahan dia. Macam saya dah teroka Bluecurt ni dah beberapa bulan lalu. Jadi kami ada grup yang dah berbayar, ada buat bayaran secara group plans. Okay, ini group plan ni diusahakan oleh Cikgu Bun Hadi. Okay, kami dah ambil group plan ni. Harga lebih murah lah. Okay, kalau tak nak bayar pun tak apa, guna yang free dulu. Okay. Alright, so kita macam mana nak bina soalan kuis tu?
Okey. Dia sama ada secara manual. Okey, manual. Ataupun kita boleh import daripada Quizlet. Okey, Quizlet ni pun salah satu aplikasi. Okey, kalau Quizlet ni sebenarnya Quizlet ni pun aplikasi yang boleh bina soalan tapi dia terhad. Okay, tapi kita boleh import daripada Quizlet, daripada soalan yang orang lain bina pun boleh. Ataupun kita ambil set soalan daripada Discover. Dalam Bluecard nanti ada bahagian Discover yang kita boleh search soalan-soalan yang kita nak dan kita jadikan sebagai favorite, starkan dia. Jadi anytime kita boleh main. Okey, yang kuning ni pula copy and duplicate pun boleh dibuat, tapi yang saya highlight kuning ni sebab yang ni kalau edisi plus yang berbayar. Kalau kita ambil yang orang lain buat, kita boleh copy dan duplicate dan boleh ubah, edit soalan tu. Tapi kalau yang free, kita hanya boleh terus main saja. Okey. Seterusnya, okey. Ni nota nanti Okey, so kita terus kepada sesi hands-on Bluecard. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Saya sebenarnya plan untuk sesi hands-on ni, saya nak mulakan dengan main satu dulu game. Okey. Ada dengar ke sound? Boleh dengar. Boleh dengar. Alright. Okey, saya akan copy. Okay, bahagian kanan atas ni ada copy link, copy link. Saya akan klik, dia akan copy. Saya akan pergi pada sekejap. Sorry, kat sini Okey, dekat ruang message tu ada saya dah copy link untuk main satu game ni. Game ni game ni terhad lah. So siapa cepat dia boleh main dulu. Ini hanya permulaan, nak tunjukkan macam mana perjalanan Bluecard tu. Okay, boleh letak nama dan pilih avatar sendiri. Saya tunjukkan sekarang ni dua skrin Yang skrin kecil tu game dah full dah. Okey, so kita boleh sekejap lagi saya akan mulakan. Okey. Sebenarnya yang skrin sebelah kecil tu ialah paparan pelajar lah. Saya nak handle dua ni. Laju betul cikgu-cikgu dah masuk Saya tak dapat nak tunjukkan. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, kita akan mulakan game sekarang. Game ni nama Racing. Ready, set, go! Okay, saya jemput pengulas sukan kita petang ni, Cikgu Hadi. So sekarang kita dalam permainan Bluecard dengan ID 515291. Kita lihat siapa yang sedang mengungguli carta sekarang. Kita nampak Adi nampak betul sebab dia di depan sekali, dan kita lihat Sir Benny nampaknya boleh ada di depan sekali 5/20. Siapa-siapa yang mendapat jawapan betul juga kadang-kadang diberikan kuasa untuk meniup kembali kawan-kawan ke belakang satu markah. Kita tengok siapa yang sampai 20 soalan betul dahulu. Nampaknya admin pun ada jawapan yang salah
Okey. Nampak tu ada yang ke depan kemudian ke belakang balik kedua. Sir Benny sudah mendapat 10-20. Ramai juga yang masih terkandas di petak di garis permulaan. Tak tahu kenapa. Tak ada soalan yang jawab betul ke ataupun mungkin juga masalah lain pun tak tahu. Nampaknya siapa tu penguin yang sedang mengejar Sir Benny. Kalau kita letakkan cursor kita akan nampak nama tu keluar, nama murid tu keluar, nama peserta tu keluar. Nampaknya siapa tu? CTF sedang berada di tempat kedua dan N berada di tempat ketiga sekarang dan ramai lagi yang masih terpinga-pinga di garisan mula entah kenapa dan permainan tamat apabila ada seorang yang sampai di garisan penamat. Tahniah kepada Sir Benny yang telah menyelesaikan kesemua 20 soalan, CTF menyelesaikan 19 dan N menyelesaikan 18 betul. Alright, terima kasih pengulas kita petang ni. Okay, so tadi tu ialah satu contoh games lah yang saya pilih, nama dia racing. Okay, racing tu dia ciri dia kita boleh set kepada soalan, berapa banyak soalan kita nak. Walaupun kita hanya buat 10 soalan tapi kita set kepada 30, so soalan tu akan berulang, konsep berulang. Okay, dan ciri dia siapa yang mendapat tempat pertama dahulu, so game tu akan berakhir. Okay, so ini memang persaingan untuk cepat jawab. Cikgu Anida, ya? Ada beberapa soalan dekat ruangan chat tu. Ada ramai yang juga nak tanya berapa maksimum bilangan murid boleh masuk serentak. Okey, boleh jawab kalau akaun percuma berapa, akaun berbayar berapa. Kemudian ada juga yang tanya pasal avatar tu, kalau ada sign up macam mana? Kalau ada sign up jadi tak perlu tekan ke ataupun macam mana? Okey. Silakan. Okey. Yang berbayar sebenarnya bilangan untuk masuk tu dia bergantung kepada games. Okey, setengah games sehingga kebanyakan game. Okey, kalau buat host live dia hanya 60 peserta. Tapi kalau yang plus dia boleh sehingga 1000 peserta. Tapi kalau dalam kelas kita tak sampai 60 bolehlah jalankan. Okey. Lagi soalan apa tadi tu Dia kata kalau macam avatar tu macam mana? Boleh boleh pilih ke ataupun macam mana soalan avatar tadi? Avatar. Kalau avatar kalau dah sign up dan login tak perlu tekan lah, maknanya boleh dapat avatar yang kita nak macam tu kan? Ya. Sebenarnya kalau tak sign up pun boleh pilih avatar. Boleh pilih avatar. Cuma kalau sign up selepas permainan peserta akan dapat satu message macam coin lah. Betul. Untuk macam shopping collect coin. Shopping coin untuk collect token tu, untuk simpan token. Tapi kalau dia tak sign up, token tu akan hilang macam tu saja. Okay. Ada yang tanya pada student untuk sign up supaya token tu disimpan. Ada juga yang tanya boleh tak kita tukar setting untuk pastikan murid jawab semua soalan? Okay, kalau ni saya bantu Cikgu Handa jawab. Sebenarnya kalau game racing dia setting dia macam tu. Siapa yang sampai dekat nombor 1 dulu jadi semua orang akan habis game. Kalau kita main game lain, contohnya kita ada game lain macam macam cafe ataupun kita ada game, kalau tak salah saya ada game apa yang kita boleh set murid kena jawab berapa betul baru boleh habis tu. Cuba tengok ni. Crypto hack kalau tak silap saya. Mungkin ramai. Kejap lagi kita akan main crypto hack. Kita akan main crypto hack. Okay, ada yang tanya pemakahan dia nak bagi macam mana? Mungkin nanti Cikgu Anida akan tunjuk macam mana boleh view report. Murid boleh jawab guna telefon pintar? Ya, boleh. Memang boleh. Okay. Untuk view report ni cikgu-cikgu hanya ada untuk akaun berbayar saja, betul tak, dia kalau free kita dapat sampai leaderboard, kita dapatlah report yang ni. Report ni kita dapat. Cikgu Binilau, itu bergantung kepada game yang kita pilih. Ada game yang kita boleh set masa, ada game yang kita boleh set markah, ada game yang kita boleh set soalan. Ada banyak game. Nanti kita try yang lain Cikgu Binilau. Betul? Mic tak buka. Mic tak buka tu Cikgu Anida. Cikgu Anida mic tak buka tu. Okay, sorry. Tutup dah tadi. Macam ni akaun berbayar.
Okay. Akaun berbayar ni ada boleh nampak analisis item. Okay. Kalau yang akaun free dia tak sampailah sampai analisis item, dia hanya ada leaderboard sahaja. Okay. So ini view dia punya tadilah aktiviti yang kita main tadi. Okay, so kita balik kepada asal kita, hands on, cara nak bina soalan. Okay, ini ialah paparan homepage lah, homepage Bookert, kita punya dashboard. Okay, saya kata tadi bila kita dah sign up, kita akan terus masuk di sini dan sign in akan masuk sini lah. Okay, dashboard ni yang yang gambar rumah ni, ini yang paling penting. Okay, ini sebab saya dah buat. Okay, saya dah buat beberapa set. Okay, dan kalau yang berbayar kita ada folder lah. Boleh buatkan folder, dia lebih kemas. Macam ada almari dia sendiri, kabinet dia sendiri. Tapi kalau akaun tak berbayar, dia hanya group semua sekali dia serentak. Dia letak di dalam satu dashboard ni semua. Okay. Kalau ini, okay, kita tengok satu persatu. Atas ni setting. Okay, ni kalau setting kita nak ubah. Okay. Blocks ni yang di atas, ini ialah avatar yang kita ada, yang dah dibagi free, dan kalau kita boleh lock mana-mana kita nak lah. Kita pergi, yang lock tu dekat market. Bila kita pergi dekat market sebelah sini, okay, ini ialah bahagian untuk pembelian, untuk shopping, token. Beli avatar. Setelah token yang kita kumpul lah, ni. Okay, ni bahagian statistik. Statistik dia menunjukkan kita punya permainan. Kalau kita pun ada join permainan, so dia tunjukkan kita punya permainan kita dekat mana. So student boleh tengok dia punya tahap permainan dia. Okey, lepas tu bahagian create. Ini yang bahagian paling penting, iaitu create question. Create question ni sebenarnya macam kita bina soalan dekat Google Form. Okey, yang multiple choice answer tu. Aneka pilihan. So kita letak title kita, mungkin hari ni kita tajuk testing, okay, untuk testing. Okay, description, kalau nak letak apa-apa description. Kita boleh upload file, gambar untuk kita punya cover image tu. Okay. Saya letak gambar kereta ni, so dia akan upload gambar kereta. Ada setting public ataupun private. Okay, public orang lain boleh buka kita punya set ni dan boleh main dan dia boleh ambil edit dan sebagainya kalau akaun yang berbayar tu. Kalau private hanya kita sahaja, so kita boleh pilih di sini. Okay, cara nak bina soalan tu, okay, sama ada manual ataupun import daripada Quizlet tadi saya sebut. Kalau manual, okay, kita set manual, kita create your set. So kita akan pergi pada nak create secara manual. Okay, ni masih kosong. So kita add question. Dan soalan di sini. Tanya soalan. Okay. Laju gemilang. Mungkinlah kita nak tanya soalan. Berapa saya buat satu soalan contoh berapa laju gemilang, so kita letak 13. Dia boleh sampai 4 pilihan soalan, pilihan jawapan, so kita pilihkan yang betul, klik pada yang betul, dan time limit ni pun kita boleh set. Kalau soalan tu yang agak ringkas, kita pergi saja kepada 10 saat pun dah cukup. Okay, ini setting bergantung kepada soalan tu. Kalau perlu lamalah lagi limit tu. So kita save. Setiap satu kita buat, kita akan save. Okay, ni tadi saya tunjukkan manual. Okay, kalau nak import. Okay, nak import question, saya tunjukkan di sini. Import question daripada Quizlet. Okay, first kali, kalau kita ada account Quizlet, kita terus pergi ke account Quizlet tu. Kalau tak ada, kita kena pergi pada search. Okay, search Quizlet. Okay, dia akan pergi pada paparan browser Quizlet. Okay, satu pesanan bila kita nak import ni, kita kena buka account dulu. Okay, tak susah pun. Buka account macam tadi. Kita sign up, free saja. Sign up guna account Google dan kita ada account Quizlet lah. Sebab kita nak copy.
Okey, contoh kalau kat sini saya nak ambil soalan tentang fraction ke. Okey, so saya type fraction. Okey, saya search. Okey, dia akan keluar. Okey, sebelah kanan, sebelah kiri ni. Okey, sebelah kiri sini. Sebelah kiri sini dia akan keluar. Okey. So kita carilah mana kita nak tengok dulu, kita tekan preview. Okey, mungkin kita nak yang ini. Okey, so kita klik pada tajuk fraction yang kita pilih itu. Okey. Yang ini cara mudahlah kita nak import kalau kita tak nak type. Okey. Lepas ni kita boleh setting. Bila kita import, kita boleh setting. Tukar soalan ataupun ada yang tak kena ke bahasa. Okey. Dia dah masuk sini. So turunkan. Okey, sehingga nampak 3 dot sini. Dia akan keluar 3 dot. Di bawah tu ada 3 dot. Dia akan keluar sehingga ada ni semua. Export. Kalau tak berdaftar, tak sign, tak login, export ni tak ada, tak wujud. Jadi kena login dulu. So ada export. Klik pada export. Okay. Tak perlu save apa-apa. Copy saja. Copy text. Okay. Dia akan copy tu. Nampak Dia dah jadi biru. Dia dah copy. Okay. Patah balik kepada account kita tadi tu. Sorry. Ada kat sini. Patah balik kepada tadi tu. Yang kita tengah buat. Kita pergi next step. Ni dia cara ajarlah. Saya dah tunjukkan soal ni. Okay, next step. Sehingga jumpa kawasan untuk kita nak pastekan. Ctrl V, kita paste. Okay. Ctrl V, paste. Dan kita add question. Okay, dah masuk. Soalan kita nak ambil dari Quizlet tadi dah masuk. Jadi, senanglah sikit kerja kan. Kalau kita ada tajuk yang mana kita nak, tapi kita nak cepat, nak buat. Kita hanya boleh import dan edit je lah. Kalau nak edit, hanya tekan pada button pencil. Okey, dia akan masuk ke setiap soalan tu. Dan ubahlah kalau kita nak apa yang tak kena ke. Mungkin kita nak tambah gambar. Okey, upload. Dah siap-siap lah letakkan. Mungkin nak letak gambar. Okey. Alright. So dah ada gambar dekat soalan. Okay. So bila dah siap sini semua, so kita save sahaja. So akan siap lah ni. Testing yang gambar kereta ni. Okey. Yang saya ambil gambar ni bergerak-gerak ni. Ni satu lagi benda baru lah kalau nak belajar. Biasa kita save image JPEG ataupun PNG kan. Okey, tapi kalau kita nak image yang bergerak-gerak, kita nak bagi nampak menarik dia punya game kita tu, kita cari gambar image GIF. Okey, masa kita nak cari image tu, kita type image apa kita nak, GIF. So kita akan jumpa gambar-gambar yang bergerak ni. Okey. Macam tadi pun ada tak soalan saya bagi tu ada gambar-gambar bergerak kan? Okay, so itu cara nak createkan set soalan. Okay, banyak tu soalan di ruangan chat saya tak sempat nak tengok lagi. Okay, paparan kita sebelah kiri ni pula ada juga dia punya features dia. Di sini news. Okay, ni kalau ada berita lah apa-apa yang terkini dia akan sampaikan. My set ni lah kita punya discover. Kita punya dashboard. Okay. Favorite ni yang kita dah ambil daripada discover. Discover saya tak pergi lagi kejap Okay, yang bawah ni ialah homework. Okay, ni record homework yang saya dah bagi pada student. Okay, ni history. Apa yang kita dah buat dan dah kita main lah secara live. Okay. Okay, discover. Ni discover. Dekat atas sebelah yang dashboard tu ada discover. Okay, discover ni kita boleh type apa saja. Okay, mungkin kita nak cari soalan statistik.
Okay, ni. So ada soalan statistik keluar sini. Kita carilah yang mana yang sesuai. Okay. Dan kita klik, katakanlah kita klik. Okay, saya pilih yang itu. Sebenarnya itu soalan yang saya buat ni. So ada tanda star, favorite dekat bahagian atas, star. So kita favoritekan dia. Okay, so dia dah jadi star, dia akan masuk ke dalam favorite. Okay, bila kita check balik, kita pergi pada dashboard, tengok dekat favorite, dia akan masuk. So anytime bila cikgu nak main, cikgu boleh main. Okay. Okay, ada soalan. Cikgu Hadi boleh tolong tengok pada soalan. Dah saya dah jawab beberapa soalan dekat situ. Cuma ada cikgu tanya tadi yang saya mungkin tak dapat nak jawab. Kalau macam soalan guna jawi macam mana? Lepas tu Cikgu Nida boleh tak tunjuk dekat create tadi tu ada keyboard kecil untuk kuasa 2. Lepas tu macam log 10 kan, kita ada superscript, subscript dan beberapa simbol untuk matematik juga. Okey. Yang ketiga, kalau macam masa kita create tu, cuba cikgu create satu soalan. Ni saya nak tambah sikit lah. Okay. Atau kita add question. Okay. Kita pergi kat image gallery tu. Okay. Katalah kita nak type Malaysia. Bolehlah ataupun tulis macam cake atau kita tulis cake. Enter. So kita akan ada banyak gambar cake. Terus ambil lah. Dan kita boleh terus ambil. Maknanya tak semestinya. Cuba ambil satu, tunjuk. Maknanya kita tak semestinya kita dah ada. Jadi terus ada kat situ. Okey, Cikgu Hanidah tunjuk dekat tempat type soalan, dan dari answer 1 sampai answer 4 tu ada keyboard kecil. Ada fungsi dekat dalam tu. Yang tadi soalan jawi tu kan. Kalau nak type soalan jawi, saya rasa boleh dekat cikgu boleh cari je browser yang jawi tu dan cikgu copy paste, type copy paste. Sebab kalau saya buat ni pun saya buat ada tajuk yang kadang saya buat tulisan tu bold, tulisan yang lebih menarik sikit. Contoh sini saya pergi pada browser bold text generator, dekat internet cari je, memang ada je ni. So mungkin kita nak tulis ni pasal resepi kek kan. Okay, so kita boleh cari dia punya tulisan yang lain pelik-pelik sikit lah yang kita nak menarik. So kita Ctrl V. So adalah macam ni. Saya rasa untuk Jawi pun boleh kot. Okay. Cikgu, saya ada satu soalan. So bila kita pilih soalan cikgu lain sebagai favourite kita, kita boleh jalankan dia secara live juga ke macam mana? Boleh. Boleh. Kita save as favourite and then kita nak buat host live pun boleh. Cuma kita tak boleh nak edit soalan dia. Maksudnya kita boleh gunakan dia, tak ada masalah. Boleh. Ya, tak ada masalah. Boleh. Okey, ini yang kalau pasal tulisan tu. Lagi satu, jawapan tadi ni, dekat jawapan, ruangan jawapan, ada macam button keyboard. Okey. Ada button macam keyboard dekat sini, keyboard kecil tu. Okay, yang saya bulatkan ni. Okay. Dekat soalan tu pun ada kan? Dekat soalan pun ada yang ada button-button keyboard ni. Sini Okay. Show symbol keyboard. Okay, dia akan keluar. Adalah superscript atau subscript dan beberapa simbol-simbol lain lagi yang boleh digunakan. Sebenarnya boleh search juga. Macam pi semua ada. Kita boleh search juga. So itu tak ada masalah lah untuk nak type, nak cari. Okay. So saya nak tunjukkan secara hands on. Okay. Tadi yang kita main tadi soalan just for fun tu. Bila kita nak deliverkan soalan tu dalam games. So kita tekan host. Okay. Tekan host. Dan dia akan pergi kepada paparan ini. Okay. 10 soalan, 10 games. Okay. Ini semua 10 game di sini. So kena tengoklah satu persatu yang mana sesuai digunakan.
sebenarnya cikgu pun kena explore lah, kena tengok satu persatu yang mana sesuai untuk murid tahap mana kan. Ada setengah kelas dia tak boleh untuk game crypto hack, ada setengah kelas dia tak suka game cafe. Jadi cikgu sendiri pun kena try. Klik, contohnya nak ambil goal quest, klik dan host game. Okey, saya tunjuk betul kejap. Okey, ni saya dah pilih satu game, satu set soalan tentang Merdeka, tentang Malaysia. So saya nak pilih game Crypto Hack. Okey, Crypto Hack boleh host. Okey, sekarang ni sebab saya dah ambil kelas, boleh sampai 1000 lah. Kalau cikgu yang biasa tu boleh sampai 60. Okey, so sekarang kita cuba main host game. Okey, kalau jenis Crypto Hack, dia ciri-ciri dia boleh setting kepada masa. Kita nak buat, mungkin nak buat dalam masa 3 minit. Okey. Boleh kita main sekejap Cikgu Hadi, 3 minit cukup Cukup. Okey, 3 minit. Okey, sama ada kita pilih time ataupun crypto. Crypto ni dia punya goal dia berapa nak. So saya ambil time. Pilihan saya tadi saya buat 3 minit je. Okey, kita mula sekarang. Okey. Senang je, terus deliver macam ni saja. Copy dan saya akan share sini. Tapi nak tekan copy tu pastikan nombor dah keluar dulu baru tekan ya, copy, betul. Join link. Kadang-kadang dia terlambat sikit, nombor tak keluar. Kalau dah nombor copy. tak keluar, copy nanti budak tak dapat link penuh. Betul. Okey, boleh masuk. Kita main 3 minit ni. Crypto Hack. Ciri game ni berbeza dengan yang tadi. Ni sejenis game macam hack. Cara nak hack password orang lain. Teka password orang lain. Ya. Yang ni tak ada commentator lah kan? Boleh je? Oh ya, sebab kita akan nampak paparan. Ada paparan. Siapa dah kena hack, siapa dah kena hack. Betul. Ni tak ada hard, boleh masuk je. Bila murid dah masuk tu suruh dia tunggu sebentar sehingga host start lah. Sekarang kita masih tunggu lagi peserta lain masuk. Dah ada 67 players. Saya kongsikan juga link dekat dalam channel warna-warnikan PDPR kita tu. Dah kongsi dah? Dah kongsi. Kadang-kadang ada juga yang nak masuk kan, yang main kan. Sekarang alright, permainan bermula.
Ya. Okay, tak ada siapa lagi berjaya hack. Ini ibu kepada Alia Natasha ke? Sorry, tak, saya nak cakap dengan Puan. Puan, saya ada bagi mesej dekat dalam Telegram. Saya juga dah ada mesej dekat WhatsApp. Pasal Alia punya kerja khusus untuk prinsip perakaunan dengan sains komputer. Dia ada masalah ke nak Puan? Ada siapa yang akaun dengan sains komputer? Ya. Dia ada masalah nak buat? Okey, masa tinggal lagi 1 minit. Tak apa. Yang akaun dia ada fasa-fasa tertentu. Jadi cikgu dia minta Cikgu update Khadijah boleh minta mute dengan call anak murid tu lah. Macam tu lah kita kan, cikgu-cikgu kan. Murid masuk, kita ni murid tak masuk, murid tak buat kerja, macam-macam lah. Kita faham ke tu? Okey. Kita ada masa lagi lebih kurang 50 minit. Kita boleh nampak ada siapa yang dah stole. Suha just stole 10 crypto from Mimi. Dave just stole 14 crypto from SAP. Game ni dia lebih seronok sebab murid-murid dia boleh tak semestinya budak pandai yang menang. Dia macam tu. Untuk game crypto hack ni. Kalau racing tadi yang pandai yang menang kan. Yang pandai yang laju yang menang. Semakin aktif. Kalau kita letak cursor dekat nombor murid tu dan kita scroll ke atas, kita akan nampak lah nombor 1 siapa sekarang ni. Kita scroll macam tu. Tiga saat, 2, 1. Okey, tamat. Okey. Dan dia bunyi macam tu. Itu dah tempat ketiga, L dengan 2,790. Tempat kedua, Adib. Dan juara untuk crypto hack kali ini adalah Ching dengan wang blue-cardnya 6,880. Tahniah untuk pemenang-pemenang. Okey. So, itulah contoh crypto hack, game crypto hack. Okey, so seperti biasa tadi boleh view report dan boleh nampak leaderboard dia lah semua sekali. Okey. Ini leaderboard dia. Alright. So, okey. So, itu cara untuk deliver secara live. Kalau deliver, kalau nak beri secara homework, okey, cikgu pergi pada set dan pilih pada host. Okey. Kena pilih game yang ada homework lah, HW. Macam ni saya pilih Tower of Doom, ada assign homework HW. Ataupun Crazy Kingdom pun ada, Factory pun ada homework HW. Jadi klik pada HW. Okey, setting pada masa yang cikgu nak tetapkan, nak beri pada murid, nak beri 2 hari ke dia nak main, dia boleh berulang kali main. Nak beri dalam masa 3 jam ke 2 jam, boleh setting kat sini. Okey, dia pun ada ciri dia, sama ada ikut time ataupun cash. Dan kemudian assign homework, assign now. Okey, dia akan keluar link. Okey, klik link dan copy lah pada grup cikgu lah, grup kelas untuk dia orang, untuk student buat homework, buat tugasan. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Kita dah 4.40 dah ni. Okey, di ruangan chat pun dah dikongsi nota yang tadilah saya bentangkan secara teori tu. Okey, kita boleh buka kepada soalan.
Cikgu Hanidah, kalau kawan-kawan kita kat sini nak hubungi cikgu, nak direct tanya pasal Blue Card, macam mana? Ada ID user Telegram ke, ataupun kita minta diorang ke channel Telegram warna-warni kan? PDPR kita ke? Ya, Saya boleh. juga ada Kongsikan. Saya juga ada kongsikan kat situ Telegram warna-warni PDPR kita, ada di ruangan chat. Sama ada boleh masuk ikut channel ataupun boleh masuk ikut grup. Nak masuk kat dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Jadi biasanya dekat sini ada beberapa kami semua biasanya akan kongsilah apa dia benda-benda PDPR yang kami buat pada hari tu, akan buat pada besoknya. Dan kalau nak tanya pun memang saya, Cikgu Hani pun ada kat situ, dan sebahagian cikgu-cikgu yang ada dekat sini macam Cikgu Mimi, Cikgu Nuraina pun akan ada di dekat dalam tu, boleh direct tanya apa-apa saja masalah tentang Blue Card ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Yang mana boleh tolong, kita tolonglah kan. Yang mana tak tahu tu. Sebab kita pun hari-hari belajar jugalah. Okay. Borang Google Form untuk diisi. Sekejap saya cari kat atas. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh buka mic ataupun... Soalan berapa minit? Okay. Alright. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Okay, kalau ni boleh gunakan butang reaction dan tunjukkan like ataupun love ataupun apa-apa saja untuk perkongsian kita hari ini. Jadi saya rasa terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih atas perkongsian. Harap kita terus berhubung. Connecting Dots Learning. Kita nantikan perkongsian-perkongsian yang akan datang. Ya, dan juga kalau untuk aplikasi-aplikasi PDPR, biasanya kami akan ada dekat dalam warna-warni PDPR kita tu. Jadi saya perlu serahkan semula pada Dr. Zalina ataupun kita boleh tutup je. Baik, terima kasih Cikgu Bun Hadi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Cikgu Nur Hanidah Mansor atas perkongsian pada hari ini dengan tajuk Blue Card. Satu set soalan, 10 permainan. Kita juga telah dapat banyak soalan sebenarnya, sebab baru saya terfikir kenapa perlu ada Cikgu Bun dalam sesi ini. Sebab kalau Cikgu Hanidah hanya bercakap dan nak jawab soalan-soalan, saya rasa tak cukup masa. Jadi soalan-soalan yang cikgu-cikgu hantar dalam chat grup itu, chat ruangan chat itu, nampaknya kebanyakannya dah dibantu oleh Cikgu Hadi untuk menjawabnya, ya. Dan terima kasih juga kerana kita disediakan juga dengan nota Blue Card tadi ada di dalam ruangan chat ini, jadi cikgu-cikgu boleh ambil untuk mendapatkan nota tersebut. Pada waktu yang sama, kita juga dah masukkan dalam ni link kehadiran supaya cikgu-cikgu boleh dapat sijil sebaik saja tamat sesi ini. Dan sijil itu dihantar terus melalui email cikgu lah, ya. Saya kira ini adalah satu perkongsian yang baik. Mungkin pada masa akan datang kita akan buat lagi sekali, kerana mungkin kalau saya yang slow learner lah, kategori je kan, macam baru nak belajar, kejap masuk sana, kejap masuk situ, terlari-lari juga saya. Compare dengan cikgu-cikgu yang memang hari-hari bermain dengan peralatan ini untuk sesi pengajaran pembelajaran yang menyebabkan murid-murid kita lebih menarik dan happy to learn, kan? Sebab ada kepelbagaian. Sebenarnya banyak tu, 10 boleh pilih. Dan tak perlu pun beli untuk waktu inilah, boleh guna yang percuma saja, kecuali yang pro macam Cikgu Hanidah dan Cikgu Bun, mereka ni dah pro, jadi dah kena beli yang plus. Tapi tak apa, untuk permulaan saya pun nanti nak belajar guna yang percuma. Saya kira itu adalah sesi yang baik untuk memulakan. Kepada yang dah memang mahir, alhamdulillah, teruskan kemahiran itu. Tetapi siapa-siapa yang seperti saya, beginner ni, kita try to learn lah, explore sikit-sikit, insyaAllah kita akan dapat. So terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cikgu Nur Hanidah Mansor dan juga Cikgu Bun Hadi Salihin atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk siri yang ketiga pada minggu hadapan yang akan ada tajuk yang menarik juga. Silalah ke ruangan pendaftaran mulai esok, akan buka di portal CDL untuk register peserta.
Dan saya nak ingatkan tarikh tutup pendaftaran biasanya dah pada pukul 3 petang hari Rabu. Jadi grab that opportunity. Alhamdulillah hari ini kita ada 178 peserta. Sebenarnya 180 tapi kemudian tadi ada yang keluar. Okey, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu semua kerana memberi ruang dan masa berkongsi pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Dr. Mustafa kerana berada dengan kita sama-sama dan mungkin juga Datuk Dr. Mahendra juga ada tadi. Okey, terima kasih sekali lagi. Maaf salah silap. Kita jumpa lagi next week. Bye.